Masya Allah, bagaimanalah tumbuh-tumbuhan ini boleh berdiri dengan teguh? Hebat sangat. Tak terjangkau di akal kita kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, saya Cikgu Aisyah. Selamat datang ke channel saya. Ini adalah video sains KSSM tingkatan 4 bab 6, sokongan pergerakan dan pertumbuhan, subtopik 6.3 iaitu sokongan, pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan. Saya kredit khas buat Cikgu Nurazila binti Khalid daripada SMK Ulu Tiram Johor kerana saya menggunakan slide beliau. Baiklah anak-anak, kita dah belajar pelbagai perkara tentang sokongan, tentang pertumbuhan, tentang kestabilan. Sekarang ini kita masuk pula khas dalam tumbuhan. Okey, sokongan utama bagi tumbuhan adalah batang dan akar. Okey, batang tumbuhan dia menyokong berat batang itu sendiri dan juga berat daun, berat bunga, berat buah. So, batang tumbuhan ini menyokong hampir keseluruhan komponen pada tumbuhan. Akar pula bagi sokongan kepada tumbuhan dengan cara mencengkam tanah. Ada sesetengah tumbuhan juga mempunyai akar di atas tanah untuk memberikan sokongan kepada tumbuhan tersebut. Jadi bukan sekadar akar di dalam tanah ya anak-anak, akar di dalam tanah juga memberi sokongan kepada sesetengah tumbuhan. Sekarang ni kita tengok sistem sokongan tumbuhan darat. Okey, tumbuhan daratan ni kita boleh bagikan kepada dua jenis. Pertama, tumbuhan berkayu. Batang dia berkayu. Kedua, tumbuhan herba, di mana batang tumbuhan ini tidak berkayu. Tumbuhan berkayu ni anak-anak biasanya besar, tinggi, macam pokok rambutan, macam pokok angsana. Okey, sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu ni adalah tisu berkayu. Di mana tisu berkayu ni keras, kuat dan tegar. Yelah, dia nak sokongkan saiznya yang besar, yang tinggi. Jadi, dia kena keras, kuat dan tegar. Okey, tisu ini dibina daripada lignin iaitu bahan kompleks yang tegar dan keras lah supaya batangnya kukuh dan dapat menyokong berat dan juga ketinggian pokok tu sendiri. Sekarang ni kita tengok pula tumbuhan yang tidak berkayu. Maksudnya batang dia bukan batang berkayu lah. Okey, tumbuhan tidak berkayu ni bergantung kepada air. Air ni tersimpan dalam sel batang dan air ni memberi sokongan kepada tumbuhan tersebut. Sebab batang dia tak berkayu kan, jadi dia perlukan satu sokongan yang kuat lah untuk dia berdiri. Jadi air memberi sokongan yang kuat kepada tumbuhan yang tidak berkayu ini. Tumbuhan ini mendapat sokongan daripada kesegahan sel. Dari mana datangnya kesegahan sel? Dari air itu tadilah. Dengan adanya air dalam sel, maka sel akan menjadi segah. Batang tidak berkayu ni lembut dan kalau kekurangan air, maka tumbuhan ini akan layu. Ini kerana selnya tidak lagi segah, jadi sokongan sudah kurang. Oleh itu, air sangat penting bagi tumbuhan tidak berkayu ini. Sesetengah tumbuhan kan dia ada struktur khas tau untuk sokongan tambahan bagi memastikan tumbuhan ini stabil. Dan juga sokongan tambahan ini digunakan untuk memanjat pada sokongan lain bagi mendapatkan cahaya matahari. Okey, ini adalah penting kerana tumbuhan kan memerlukan cahaya matahari. Kalau sekeliling pokok tersebut telah ada tumbuh-tumbuhan yang tinggi-tinggi, maka tumbuh-tumbuhan ini memerlukan sokongan tambahan supaya mereka juga memperoleh cahaya matahari bagi proses fotosintesis kan. Okey, sokongan tambahan pada tumbuhan berkayu ni contoh yang lainnya adalah seperti akar banir, akar sokong dan akar jangkang. Kejap lagi kita tengok satu-satu. Bagi tumbuhan tak berkayu pula, sokongan tambahannya seperti sulur paut. Macam gambar yang sebelah ni lah. Ini adalah sulur paut. Akar cengkam dan batang berongga. Okey, itu untuk tumbuhan tidak berkayu. Inilah akar bani. Akar bani ni terdapat pokok yang besar, yang tinggi seperti pokok durian dan pokok angsana. Kalau anak-anak tengok, akar bani ini menjalar ke atas permukaan tanah dan
Bukankah apabila akar banih ni ada, maka luas tapak bagi pokok ini bertambah? Kita dah belajar tentang kestabilan kan? Luas tapak dan juga pusat graviti. Luas tapak yang lebar akan memberi kestabilan yang lebih pada sesuatu objek. Ajaibnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini mewujudkan akar banih yang menambahkan luas tapak bagi pokok yang besar ni. Maka pokok ini akan menjadi lebih stabil. Ini adalah akar sokong. Akar sokong ni ialah akar yang tumbuh daripada batang ataupun dahan dan akar ni akan masuk dalam tanah. Okey, akar ni juga digunakan untuk menyokong tumbuhan. Okey, akar jenis ni ada banyak dekat pokok bayan, pokok pandan dan pokok ara. Okey, kalau kita tengok akar dia terkeluar daripada dahan tu. Bukanlah untuk bergayut ke apa ke tak anak-anak, tapinya sebagai sokonganlah kepada pokok tersebut, dan akar ini akan keluar daripada batang dan masuk ke dalam tanah, maka pokok jadi lebih stabil. Okey, ini akar jangkang. Akar jangkang ni special anak-anak. Tengok kawasan bawah ni ada air kan? Sebab akar jangkang ni menyokong pokok bakau. Pokok bakau ni kan hidup dalam paya kan? So, apabila air pasang, maka akar ni akan ditenggelami oleh air. Tapi bila air surut, akar ni akan keluarlah. Bukanlah akar ni keluar, akar ni nampaklah daripada air tu. Jadi, akar jangkang ni juga digunakan untuk menyokong pokok bakau yang selalunya tinggal di kawasan paya, di pinggir-pinggir laut, sungai kan. Sekarang ni kita beralih pula kepada sistem sokongan bagi tumbuhan tak berkayu. Okey, pertama sekali ataupun tumbuhan herba. Okey, pertama sekali kita tengok sulur paut. Sulur paut ni adalah struktur halus dan dia berlengkar-lengkar. Nampak ni kan dia berlengkar-lengkar dan dia melilit tumbuhan lain ataupun kalau petani guna pancang ataupun kayu, maka dia akan melilit pada kayu lah. Tujuannya untuk mendapatkan sokongan sebab batang dia kan lembut kan dan dia mudah rebah. Jadi bila ada sulur paut ni, maka tumbuhan ini akan mendapat sokongan yang lebih kuat. Sulur paut ni ada pada pokok seperti pokok timun, pokok peria dan pokok labu. Selain sulur paut tadi, akar cengkam juga memberi sokongan tambahan kepada tumbuhan tidak berkayu. Akar ni akan mencengkam pada tumbuhan lain ataupun pada struktur lain untuk memberi sokongan pada tumbuhan inilah. Jadi dia akan menumpang pada tumbuhan lain dan mencengkam pada tumbuhan tersebut. Akar cengkam ni banyak terdapat dekat pokok orkid dan pokok duit-duit. Okey anak-anak, tadi tumbuhan daratan. Sekarang ni kita beralih kepada tumbuhan akuatik. Tumbuhan akuatik dia tak ada tisu berkayu untuk bagi sokongan seperti tumbuhan darat tu. Jadi tumbuhan akuatik ni mendapat sokongan utama daripada daya apungan air. Sebab dia kan tumbuh dekat air kan. Okey, selain itu tumbuhan akuatik ni juga ada batang dan daun yang ada tisu erenkaima. Okey, tisu erenkaima ni adalah tisu yang dindingnya sangat nipis dan dia membentuk ruang-ruang udara dalam tumbuhan akuatik. Cuba teka, apa fungsi sel yang ada ruang-ruang udara di dalamnya? Bagi tumbuhan akuatik ni. Okey anak-anak, betul siapa yang jawab tadi sebab bila ada ruang-ruang udara dalam sel, maka tumbuhan akuatik tu akan dapat keapungan. Terapunglah di atas air. Bagi sesetengah tumbuhan akuatik, tumbuhan itu akan membengkak dan mempunyai batang berongga dan besar. Nak bengkak dalam dia ada apa? Ada udara lah anak-anak untuk menambah daya apungan. Contohnya macam pokok keladi bunting dan pokok teratai. Pernah tengok tak pokok teratai? Bunga dia cantik kan? Okey, kita dah tengok sistem sokongan bagi tumbuhan daratan dan juga tumbuhan akuatik. Sekarang ni kita nak menentukan usia tumbuhan berkayu pula. Okey, terdapat ada beberapa cara lah bagaimana nak menentukan usia tumbuhan berkayu ni. Cara yang paling biasa adalah dengan menentukan gelang pertumbuhan. Nama dia gelang pertumbuhan yang ada pada dalam batang tumbuhan tu tersebut. Cuba tengok gambar ni anak-anak. Dalam batang tumbuhan ni ada macam struktur gelang kan. So struktur gelang ni dinamakan sebagai gelang pertumbuhan dan gelang pertumbuhan ni dapat menentukan usia tumbuhan berkayu.
Okey, bagaimana nak menentukan, usia tumbuhan berkayu ni daripada gelang pertumbuhan? Sekarang ni kita tengok rajah ni. Rajah ni adalah rajah untuk mengira gelang pertumbuhan yang dilihat di dalam batang tumbuhan berkayu yang telah ditebang. Jadi cara yang pertama ni kita akan tebanglah dulu, batang tumbuhan tersebut. Okey, pokok akan dipotong merentasi batang seperti dalam gambar rajah 6.12. Dia macam buat keratan rentas lah anak-anak Okey, kemudian gelang yang terdapat pada batang pokok akan dikira. Nampak tak nombor ni? So, nombor ni sebenarnya mengira gelang yang terdapat pada batang pokok ni. Banyak lagi ni. Okey, satu gelang akan mewakili 1 tahun usia pokok. Kalau kita tengok ni, pokok ni dah berusia berpuluh-puluh tahun ni sebab gelang dia sangat banyak kan? Tapi cara ni kena tebang pokok dululah. Okey, cara yang kedua ni lagi baik sebab kita tak payah nak tebang pokok, tapi kita korek batang pokok tu dengan menggunakan gerudi khas. Okey, pokok tu akan digerudi sehingga 75% mata gerudi atau separuh ukur lilit pokok. Bila dia dah gerudi, kita akan keluarkan mata gerudi tu dan bila kita keluarkan sekali lah kayu yang kita gerudi tu daripada batang pokok tersebut kan. So, pada kayu yang kita keluarkan tu, ada gegelang pertumbuhan. Nampaklah gegelang pertumbuhan tu. So, cara ini dapat menyelamatkanlah pokok tu daripada ditebang. Bila dah keluarkan batang kayu tadi tu, kita kiralah berapa banyak yang ada gelang pertumbuhan tu. Sama macam tadi, satu gelang pertumbuhan mewakili 1 tahun usia pokok tersebut. Okey, kita dah sampai kat bahagian terakhir sekali dalam perbincangan ini di mana kita nak menghubungkaitkanlah sistem sokongan dan kestabilan dalam tumbuhan. Okey, sesuatu tumbuhan tu kan dikatakan stabil pada kedudukan dia, pada tapak dia jika dia tak mudah tumbang. Kestabilan tumbuhan ni dipengaruhi oleh dua faktor macam yang kita dah bincangkan tadi, iaitu pusat graviti dan juga keluasan tapak. Macam kita tengok tadilah, kalau luas tapak pokok tu makin lama, makin lebar, makin luas, maka pokok tu lebih stabil. Begitu juga dengan pusat graviti. Kalau pusat graviti sesuatu pokok tu rendah, maka dia lebih stabil. Anak-anak pernah tengok pokok tualang tak? Pokok tualang tu sangat tinggi. Kalau dia sangat tinggi, maka pusat graviti dia juga tinggi kan? Adakah pokok tualang tu stabil? Satu persoalan untuk anak-anak. Baiklah anak-anak, itu sahaja untuk perkongsian video kita kali ini. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.